As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam keadaan kesihatan yang baik, berada di dalam keadaan keimanan yang sempurna insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayat yang baru sebentar tadi saya bacakan merupakan daripada surah Al-Maidah, daripada ayat ke-51 hingga ayat ke-53. Kurang lebih yang bakal kita lihat di dalam ayat ini, kita akan sebutkan dahulu titlenya tu disebutkan jangan berkawan dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Cumanya kita perlu dengar sampai habis dahulu bagaimana mungkin kita sebutkan tafsiran daripada ayat ini tentang larangan berkawan dengan kedua-dua kumpulan Yahudi dan juga Nasara inilah. Baik, secara permulaan kita sebutkan dahulu ayat yang bakal kita baca ataupun yang bakal kita syarahkan atau yang kita tafsirkan sebentar nanti adalah mengajar dan memberitahu kita sebenarnya tentang sifat orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, dan ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu taala di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, dalam kitab Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerangkan kepada kita bagaimana sebenarnya sikap orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani ini sebagai satu garis pandu di dalam kehidupan kita agar kita tidak mencontohi mereka. Cuma yang penting adalah untuk kita lihat Yahudi yang bagaimana ataupun Nasrani yang macam mana sebenarnya yang benar-benar dilarang untuk daripada kita mengikut perangai mereka. Baik,
Kemudian disebutkan setelah disebut perangai mereka dan setelah kita tahu perangai mereka, maka lah seterusnya kita kena memikirkan tentang diri sendiri, apakah kita harus berdamping dengan mereka ataupun tidak. Jadi kita masuk pada ayat yang pertama, iaitu ayat ke-50 lah, yang atau ayat ke-51 maksud saya yang kita baca tadi. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Kata Allah SWT, wahai orang-orang beriman, kan, wahai orang beriman, maksudnya Allah panggil kita orang muslim, orang mukmin. Allah sebut, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu menjadi awliya, menjadi teman rapat kamu. Dan kemudian Allah sebutkan sebahagian mereka adalah teman rapat bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu, kata Allah SWT, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk daripada golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Ada 3 part kan di dalam ayat ini yang kita lihat. Pertama adalah larangan yang straightforward. Kita sebut Allah SWT kata, jangan kawan dengan, wahai orang beriman, you and me, anda dan juga saya, jangan berkawan dengan orang Yahudi dan jangan berkawan dengan orang Nasrani. Nombor 1. Kemudian Allah SWT sebutkan sebahagian mereka itu membantu atau sebahagian mereka itu menjadi teman rapat bagi sebahagian yang lain. Dan siapa Allah SWT sebutkan yang berkawan dengan mereka, maka sebenarnya kamu dah sama macam mereka. Siapa yang berkawan dengan mereka, menjadikan mereka awliya tadi yang kita sebutkan, maka kamu telah mengikuti mereka. Dan kemudian terakhir Allah tutup, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk, tak akan membantu, tak akan memberikan tadi guidance kita sebutkan kepada orang-orang yang telah melakukan perkara yang zalim. Baik. Dalam ayat ni kalau dipecahkan, pertama, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas memang daripada ayat tersebut Allah SWT katakan jangan kawan dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani dan menjadikan mereka sebagai teman rapat. Baik. Kita perlu fahami kerana di dalam ayat ini para mufassir mempunyai penafsiran saya kira yang pelbagai terhadap maksud sebenar daripada ayat ini. Mereka bincangkan tentang hal tersebut. Bahkan mungkin juga bagi sebahagian orang-orang yang memusuhi Islam dan sebagai contohnya, mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil, sebagai bukti bahawasanya Islam tak mengizinkan untuk kita berbaik dengan kedua-dua kumpulan ini, Yahudi dan juga Nasrani. Sebab itu bila kita membaca Al-Quran, kita perlu untuk peka. Sama saja dalam hadis pun begitu. Kita perlu untuk peka dan really untuk kita fahami. Mungkin kita sebutkan bukan hanya asbab nuzul ataupun asbab wurud al-hadis, bukan cuma sekadar sebab turun ayat Quran ataupun sebab disebutkan hadis tersebut, tetapi juga kita perlu memahami konteks lah sebenarnya, keadaan di mana berlakunya ayat itu diturunkan tu berlakunya pada waktu yang bagaimana. So itu semua kita kena take into accounts lah untuk kita lihat. Kalau kita lihat ketika ayat ini turun, sebenarnya pastinya sewaktu Nabi SAW masih lagi hidup. Dan kalau kita lihat pada waktu ayat ini turun, sebenarnya bangsa ataupun orang-orang Arab ini sudah tidak memerlukan lagi kepada bantuan orang-orang Yahudi daripada beberapa sudut ekonomi dan seumpamanya, kerana mereka telah pun berpeluang orang-orang Arab ini untuk mereka ada negara sendiri, ada kekuatan sendiri. Mereka kalau dahulu mungkin orang Arab ni perlu kepada bantuan orang-orang Yahudi ni kerana mereka lebih berpengaruh, mereka ada kedudukan di dalam negara, mereka kaya dan seumpamanya. Tetapi sampai pada suatu waktu apabila Islam tu telah berkembang, maka negara Madinah misalnya kita sebutkan sudah jadi negara Muslim, negara Islam dan orang Islam yang berkuasa. Maka ketika ayat ini turun, jelas tadi kita sebutkan, maka berubahlah keadaan. Tidak lagi perlu untuk kita ini berdamping dengan mereka ataupun mengambil mereka sebagai ketua ataupun kita sebut teman-teman yang rapat. Tetapi ayat ini juga sebenarnya bukan membawa erti bahawa tak boleh berkawan langsung
Bukan tak boleh kawan langsung. Bukan bila ada jiran yang Yahudi ataupun Nasrani ketika turun ayat ni, maksudnya kita kena musuhi mereka, kita kena perangi mereka, kita kena anaya dan zalimi mereka. Tidak. Sebab menarik di hujung ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala kata innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah sebutkan kalimat perkataan zalim di dalam ayat tersebut, memberi garis panduan kepada kita. Sebenarnya dalam Islam kita perlu untuk sentiasa berwaspada jangan sampai tergolong termasuk dalam kumpulan orang-orang yang zalim. Okey. Jadi dalam ayat ini sebenarnya bukan kata tak boleh berkawan langsung, bukan kata tak boleh untuk kita mempunyai teman misalnya. Boleh, cumanya hendaklah kita pastikan yang teman itu dengan cara yang normal, yang biasa. Orang kata tu sebagai teman yang biasa, yang saling bantu-membantu antara satu sama lain dan tidak lebih daripada itu. Itu satu sudut lah daripada ayat ini. Kemudian kedua, Allah SWT sebut ba'duhum awliya ba'd, sebenarnya mereka itu adalah teman rapat bagi sebahagian yang lain. Di dalam ayat ini penulis menyatakan bahawa tidak perlu berkawan rapat dengan mereka kerana setengah mereka itu memang teman rapat bagi setengah yang lain, dan itu sesama mereka tidak menjadi masalah sebab sama-sama tidak mengikut wahyu. Tetapi kita jangan boleh rapat dengan mereka sedangkan sampai kita terikut cara mereka, kerana kalau kita rapat dengan mereka kita boleh terpesona dengan cara mereka yang jauh daripada agama. Jadi kita cuba fahami konteks ayat ini dahulu. Ketika ayat ini diturunkan, waktu itu memanglah orang-orang Yahudi memusuhi Islam dan mereka cuba penetrate Islam daripada dalam, cuba membawa idea-idea yang membuatkan orang-orang Islam itu terpesona dengan apa yang mereka bawakan, konsep ataupun ideologi yang mereka bawakan, dan akhirnya akan merosakkan agama itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, kalau kita keluar dan besarkan skopnya itu lebih daripada sekadar Yahudi dan Nasrani, maka kita akan melihat bahawa seolah-olah ayat ini mengajak kita untuk berfikir jangan kita terikat dengan keindahan dunia, kerana dia akan membawa kita jauh daripada landasan Islam. Jangan kita terlampau, maksudnya bolehkan untuk kita dapat atau kita ambil kebaikan dalam dunia ini, bukan dilarang terus 100%, tetapi jangan berdamping terlampau rapat sehingga akhirnya kita tak boleh hidup tanpa dunia, dan akhirnya dunia itu akan membawa kita, menghirit kita supaya jauhkan diri kita daripada akhirat. Jadi itu gambaran yang boleh kita lihat sebenarnya. Kerana begitulah keadaan daripada awal dahulu, apabila kita terpesona dengan cara kehidupan satu-satu, mungkin kita kata kaum, satu-satu sampai hari ini kalau kita terikut dengan jenis satu-satu cara gaya hidup dan seumpamanya, akhirnya gaya hidup tersebut mungkin tidak berkesesuaian atau tak selari dengan ajaran agama Islam, sampai-sampai nanti kita menolak agama Islam dan kita terkejar dengan gaya hidup yang tadi kita sebut, gaya hidup keduniaan. Baik. Kemudian Allah kata wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk di dalam golongan mereka. Jadi jelaslah kita sebutkan dalam hal ini, dalam hal keduniaan misalnya, mungkin kita nampak satu-satu kemajuan yang baik yang kita ikut, tetapi rupanya jalannya itu tidak halal, caranya mungkin tidak betul, caranya mungkin salah, tapi kita terikut dengan perkara tersebut sampai kita tak boleh membandingkan dan akhirnya kita ambil dan merugikan diri kita. Kerana kata Allah SWT sebutkan, kalau begitu nanti jadi sama seperti mereka, maksudnya kita sama akan melakukan dosa seperti mana orang-orang ini melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa. Allah tutup ayat ini, Allah kata innallaha la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi petunjuklah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman macam mana tu? Kezaliman yang kita maksudkan, kezaliman inilah yang akan membawa manusia sampai hilang akidahnya, hilang keimanan. Dan Allah SWT sebutkan zalim itu dalam bentuk yang besar lah. Kalau istilah bahasa Arab tu, zalim itu tak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan kehidupan, akhirnya dia akan termasuk dalam golongan zalimin ini. Baik, seterusnya kita sebutkan kata Allah SWT, fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Yang pertama ini Allah SWT sebutkan fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.
Siapa itu yang ada penyakit dalam hatinya? Istilahnya di sini adalah orang-orang munafik. Bersegera mendekati mereka orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita pada waktu tersebut orang-orang munafik ini selalu berdamping dengan dua kumpulan ini, Yahudi ataupun Nasrani. Dan disebutkan penulis ayat ini berkenaan mereka orang yang mengaku Islam tapi dalam hati mereka itu ada sifat nifaq. Kan? Kita sebutkan orang munafik secara zahiriah mungkin saja kita sebutkan kita tak dapati orang yang dipanggil sebagai munafik ini di zaman kita. Mungkin kerana kita bebas untuk beramal dengan agama apa sekalipun, manusia maksud saya bebas, tetapi sifat munafik itulah yang Nabi SAW highlightkan, dan sifat ini yang perlu dihindarkan. Kemudian disebut mereka itu ragu-ragu dan tidak yakin dengan Islam, dan mereka duduk dalam majlis Nabi tetapi hati mereka itu tidak yakin dengan agama Islam. Dan tandanya adalah mereka itu mudah sangat terima orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu sebagai teman rapat mereka. Dan apabila mereka selesai, kadang-kadang orang-orang munafikin ini kan dilihat sebagai Muslim, maka mereka duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kita bayangkan kalau kita duduk di hadapan kita itu Rasulullah SAW, pasti kita akan mendengar dengan baik. Tetapi orang-orang munafik ini dalam hatinya itu penuh dengan nifaq, penuh dengan sifat-sifat untuk menikam, penuh dengan sifat-sifat untuk mencari peluang. Apabila saja dapat satu peluang, mereka akan cuba untuk merosakkan agama Islam itu sendiri, iaitu sifat dalam diri munafik. Jadi mereka itu kadang-kadang mendengar perbualan Rasul, syarahan Rasul, nasihat-nasihat Rasul. Mungkin boleh terbuka hati mereka, tapi disebabkan mereka rapat berkawan dengan orang-orang Yahudi pada waktu tersebut dan Nasrani, akhirnya nanti dia kembali pada ke nifaq mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berkata kami takut akan mendapat bencana. Kemudian penulis sebutkan apabila ditanya kepada mereka kenapa mereka rapat dengan Yahudi dan Nasrani, kalau kita sebutkan kenapa berkawan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita Muslim kita tak kawan dengan mereka. Itulah pada waktu tersebut kan mereka akan memberikan berbagai 1001 macam alasan. Mereka akan kata mereka bimbang kalau mereka ditimpa kesusahan, dia takut jadi papa kedana hidup kerana semuanya bergantung kepada Yahudi dan juga Nasrani. Jadi kita dapat lihat tawakal. Memang dia pun namanya orang Yahudi, bukan orang-orang munafikin, bukan Muslim, tapi tawakal kurang kepada Allah tu bagaimana tahapnya dapat kita lihat daripada situ. Takut ditimpa tusibana dairah, tiba-tiba kesusahan. Dan kalau mereka berada dalam keadaan kesusahan, nak minta tolong pada siapa? Kena balik juga kepada Yahudi, kepada Nasrani. Maka mereka kata kena kawan rapat dengan Yahudi dan Nasrani itu sebabnya mereka itu kaya, dan mempunyai segala-galanya lah. Baik. Kemudian disebutkan sambungan daripada itu, fa'asallahu an ya'tiya bil fath, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan, dan Allah SWT nak memberitahulah jawapan seolah-olah kepada tindakan mereka. Kata Allah SWT bahawa perkara itu tidak tepat, tidak perlu untuk berfikiran begitu, tidak seharusnya seseorang itu hilang keyakinan kepada Allah SWT, kerana Allah itu zat yang maha agung, yang maha pemberi. Dia akan memberikan kepada manusia itu, dan jangan kita risau sumbernya. Maksudnya kita manusia ni kita akan menggunakan pemikiran kita yang terbatas. Kita akan lihat, contohlah kita sebut kita tak pandai, maka kita rasa kita tak boleh dapat kerja yang baik, dan akhirnya natijahnya atau resultnya kita tidak dapat menjadi a good provider ataupun pemberi nafkah yang sempurna pada keluarga. Mungkin dilihat daripada sudut pemikiran satu sudut. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mahukan orang tersebut mendapat kebaikan dunia, nikmat dunia, Allah boleh merubahkan dia dalam sekelip mata. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan dia yang dahulu bekerja dengan orang, akhirnya dia bekerja sendiri, dan daripada situ mula membuka company-nya sendiri. Berapa ramai contoh yang kita lihat begitu, yang manusia jenisnya bermula daripada awal, daripada kosong, dan akhirnya menjadi orang yang berjaya. Ya, ada contoh-contoh tersebut. We put aside bahawa dia buat perkara tu betul ke tak betul ke, kita tolak tepi dahulu, tapi wujud tidak orang seperti itu. Jadi kita sebutkan mungkin Allah SWT kata itu tidak betul, mesti mengharap kepada gini dan begitu. Kena yakin bahawa Allah itu yang memberikan segala bentuk perkara apa saja. Kemudian Allah kata fa'asallahu ya'tiya bil fath, Allah SWT yang akan berikan kemenangan
Maksudnya harta semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki datang daripada Allah. Allah yang decide siapa Allah nak beri. Au amri min indihi, atau satu keputusan daripada sisinya, ataupun Allah akan bongkarkan betapa buruk. Jadi dalam ayat lepas Allah SWT kata satu masa nanti Allah akan pulangkan, Allah akan berikan juga segala bentuk yang kita nampak hanya pada orang-orang Yahudi tadi boleh diberikan kepada Muslim kalau Allah berkehendak. Ataupun au amri min indihi, ataupun satu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tetapkan segalanya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Bila Allah Subhanahu Wa Taala satu masa itu Allah tetapkan keputusan daripada dirinya sendiri, maka kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka, dan akhirnya jadi menyesallah orang-orang Yahudi ini apabila mereka mendengar daripada orang-orang Yahudi dan juga Nasrani dan takut tentang rezeki yang Allah SWT tetapkan. Baik, seterusnya Allah nyatakan pada ayat terakhir yang kita nak ambil pada pertemuan ini, wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim. Kata mereka, kata orang dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, qala wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Ini ke dia orang-orang yang bersumpah sesungguhnya dengan nama Allah bahawasanya mereka benar-benar benar-benar berserta dengan kamu. Inikah orang yang pernah bersumpah? Allah SWT tunjukkan ini ke dia orang-orang munafik ni, ini ke dia orang-orang yang benar-benar bersumpah nak hidup semati, nak berperang dengan Rasul, tapi tiba-tiba kita lihat kenapa mereka begitu baik ya dengan orang-orang yang memusuhi Islam ini. Habitat a'maluhum, kata Allah SWT, rusak binasalah. Ini selalu dalam ayat Quran Allah gunakan kalimat ini. Fahabitat a'maluhum, maksudnya amal itu ada. Manusia secara umum ada yang tak beramal langsung, ada yang beramal, tetapi yang kita takut adalah dia beramal dan kemudian habitat a'maluhum, dan kemudian rusak segala amalan-amalan mereka, segala perbuatan-perbuatan mereka, dan akhirnya fa asbahu khasirin, jadilah mereka ini di akhirat orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Semoga Allah SWT jauhkan kita daripada keadaan tersebut. Kita nak bawa di hadapan Allah itu tadi segala bentuk amalan-amalan yang banyak, kemudian kualitinya jaga. Apa cara-cara untuk menjaga kualiti itu? Banyak, saya kira terlampau banyak. Ketika kita melaksanakan satu-satu perbuatan, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, lidah kita, menjaga tubuh badan kita daripada kita menyakiti orang lain untuk keperluan duniawi kita, untuk keperluan diri kita akhirat sekalipun, kita jaga-jaga dengan perkara tersebut. Baik, jadi kita berhenti dahulu pada ayat ini, ayat 51 hingga 53 mengajarkan kepada kita berkenaan dengan orang-orang Yahudi, tetapi kita highlight secara jelas sekali lagi, bukan maksud bahawa ini larangan secara mutlak, tak boleh kawan langsung, tak boleh bercakap, tak boleh bermuamalah, tak boleh buat apa-apa langsung. Cuma untuk kita lihat dengan lebih jelas bagaimana mereka itu tidak seagama dengan kita dan mungkin akan bawa kita kepada gaya hidup agama mereka yang mungkin tidak kita sebut tak selari dengan agama Islam. So that's the thing untuk kita ponder lah. Tapi dalam ayat ni memang lainlah ceritanya. Sebab apa lain ceritanya? Ini berlaku pada zaman Rasul. Ada isu-isu lain yang berlaku antara Muslim dan juga Yahudi pada masa tersebut lah. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dahulu majlis kita dengan kita tutup dahulu majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty.